Alright guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang baru subscribe channel aku, nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. Untuk video kali ni aku nak review kat korang semua ataupun aku nak try Zhiyun punya yang terbaru sekali, dia punya gimbal. Yang ni, dia datang sekali dengan dia punya bag yang macam ni. Bagi aku memang sangat-sangat nice guys. Yang aku dapat ni yang combo set punya, tapi aku tak nak tunjuk dia punya unboxing and everything. Aku just nak tunjuk dia punya bag tu. And let's go guys. Ni dia. Ni dia punya gimbal yang terbaru tu, which is WeeBee3. Kalau yang ni WeeBee2, okay. Yang ni Zhiyun juga, tapi aku tak nak sebut. Aku nak sebut yang ni je. Aku nak sentuhkan yang ni je, antara WeeBee2 and WeeBee3. Let's go guys. Jom kita tengok apa dia punya perbezaan. So kalau kita tengok dari segi size kan, dari segi size maybe WeeBee3 dia lagi kecil kalau nak bandingkan dengan WeeBee2. Dia yang baru ni dia lagi kecil. And actually kalau kita letak side by side comparison kan, kau boleh nampak actually dia punya ketinggian lebih kurang sama je. Cuma dari segi dia punya size lah. Kalau yang WeeBee2 ni dia nampak lagi bulky sikit kan. Dia nampak lagi bulky sikit nak dibandingkan dengan yang baru punya, yang WeeBee3 guys. Yang ni yang WeeBee3 punya. Tapi dari segi dia punya kegunaan, dari segi dia punya sistem, semuanya sama sahaja, kecuali yang ni dia ada dia punya screen lah. Yang WeeBee2 ni dia ada dia punya screen. So kau boleh tengok dia punya screen dia ni boleh touch screen. Tapi in term of dia punya battery, yang ni lagi bertahan guys. Of course sebabnya dia punya screen just kecil je. Kalau kau boleh nampak kat sini, dia punya kecil je dia punya screen ni. Bentuk pun lebih kurang sama kan. Dia ada dia punya holder kat sini. So kau boleh pegang dua tangan macam ni. Tapi kalau kau nak buang pun actually boleh juga. Kalau kau tak nak pakai dia punya holder ni, boleh buang juga. Tapi holder untuk WeeBee3 ni dia kecil sikit. Nampak? Dia kecil sikit kat sini. Pun dia boleh adjust juga ni. Kau nak adjust pada ketinggian macam mana, kau boleh adjust. Ataupun kau nak buang terus pun boleh juga. Tapi aku nak stick je macam ni. Nanti aku simpan dulu ni. Kita tengok yang WeeBee3 yang baru ni. Kita ambil dulu kita punya kamera. Aku guna A6400. So apa yang aku suka kan, dia dah attach sekali dah. Ni dia punya plate lah. Plate ni removable plate. Maksudnya kau boleh masukkan dekat sini. Sama ada kau nak masukkan dekat gimbal pun boleh. Ataupun kalau kau nak cabut, kau nak letak dekat tripod pun boleh juga. Dia universal punya plate ni. So kalau nak masuk, just slidekan sahaja dekat sini. Just slide je dekat sini, masuk. And dia akan lock kat sini. Dia tak akan jatuh. Tapi dia still, macam cakap, bergegar ataupun wibble kat sini kan. Dia wibble kat sini. So macam mana nak elakkan wibble ni, dia kena lock kat sini. Nampak ni. Ni dia punya lock. So just lock je dekat sini. Alright. And dia dah tak akan wibble lagi. Dia kukuh lah kat sini. Lepas tu dia ada locking system juga. Dekat tepi ni dia ada dia punya locking system. Kalau boleh nampak, sini satu. Lepas tu dekat bawah ni satu. Dia punya locking system. And dekat sini satu. Semua exist. Tiga-tiga exist, dia ada dia punya locking lah. So kalau nak unlock, just tarik je kat sini. And dia akan unlock. So easy untuk kita nak kita nak balancekan dia. Kalau aku nak balancekan kat sini, kita kena unlock dulu kat sini. Okay, unlock kat sini. So that kau boleh cari dia punya point of stability dia. Okay, so kat sini dah settle dah. Dia dah stable dah. Kita lock balik kat sini. Alright, kita dah lock balik. Kita unlock pula yang dekat sini punya. So yang ni basic lah. Aku rasa semua orang dah tahu kot macam mana nak balance kan korang punya gimbal kan. Kita dah ok dah semua. Kita lock balik. And kat sini pun satu lagi last. Yang ni aku dah balance dah. So dekat sini, dekat belah kiri ni dia ada dia punya button lah. And dia ada dia punya joystick juga. Dekat belah kanan pula, dekat sini dia ada menu button. Dia ada yang ni untuk korang adjust dia punya lampu. So dia boleh buka juga. Dia ada dia punya lampu kat sini. Lepas tu dekat sini untuk korang masukkan dia punya transmitter lah. Untuk korang letak kat bawah ni ke dia punya video transmission system kan. And actually dekat sini kau boleh nampak tak, dia ada microphone juga dekat sini. So ni ada dia punya microphone. This is not just a gimbal, tapi dia microphone juga. Dia ada dia punya microphone juga guys. Lepas tu dekat bahagian belakang ni, dekat bahagian belakang ni dia ada dia punya trigger button. Trigger button dia memang kecil sikit kalau kita nak bandingkan dengan yang WeeBee2 punya. Yang bestnya dia ada palm rest dekat sini. Nampak dia ada palm rest kat sini. So kalau aku nak ambil low angle macam ni, tangan aku dia akan stick dekat sini. Tangan aku dia tak sakit lah sebabnya dia lembut je, nampak tu. Squishy macam tu. Dia punya armrest ni kan actually boleh adjust juga. So kalau kau nak buang terus pun boleh. Kalau kau nak pakai pun boleh juga. Dia punya armrest ni. Ni dia punya stand. So dia kalau nak dirikan, boleh ke kalau dia nak dirikan? Kalau aku nak dirikan dia, actually boleh je. Dia boleh je dirikan. Tapi macam tak stable lah. So kita kena guna dia punya stand ni. Masukkan dekat bawah ni. Lockkan dia. And boleh jadi as a stand. Dia punya holder belah kiri tu
So just masukkan je dekat sini, ketatkan. So aku boleh pegang macam ni kalau buat video. Alright guys, so untuk hidupkan dia kan, dekat sini dia punya on off button. Kalau boleh nampak kat sini on off button. So kalau tekan je, sebelum tu korang kena unlockkan semua dia punya exist ni. Kena unlockkan semua dulu, ketiga-tiga ni. So baru kita boleh hidupkan dia. So untuk hidupkan dia, just tekan je dia punya on off button ni lama-lama, and dia akan ada dia punya display kat sini. Okay, after that dia akan hidupkan dia punya gimbal ni. So sekarang ni pada mode PF which is pen follow. So pen follow dia akan ikut aku punya panning lah. Kalau aku bergerak ke kiri ke kanan dia akan ikut, tapi kalau aku ke atas ke bawah dia tak akan ikut. So untuk ubah dia punya mode ni, kau just tekan je button yang dekat sini, tekan ni M ni, dan dia akan ubah kepada L which is lock. So lock dia akan lock. Aku bergerak kiri atas kanan bawah ke, dia akan lock guys, nampak? Dia akan lock. Lepas tu kita tekan lagi M button ni untuk F which is follow. So okay, dia akan ikut aku. Kalau aku gerak ke kiri, dia akan ke kiri, ke kanan, ke bawah dia akan ikut. And kalau macam ni kan, dia tak center kan, kau just tekan je dia punya trigger button ni, tekan 2 kali, 1, 2, and dia akan reset balik dia punya kedudukan tu. Alright, so tu saja. Basically memang senang je. Menu ni untuk kau nak setting dia punya setting lah, untuk kau nak adjust dia punya setting. Nampak? Dia ada dia punya setting wheel, vortex mode pun ada juga. Ada banyak, tapi aku tak nak sentuh satu-satu. Kita nak start tengok dia punya stability dia tu okey ke tak kan. And actually dia punya grip ni kan, dia punya grip ni dia boleh adjust juga. So kalau kau nak naikkan tinggi, dia boleh naik tinggi. Okay, nampak? Dia boleh tinggikan, and dia boleh turun bawah, and kau kena lock kat sini. After dah lock dah, dia akan stay lah. So kalau aku suka pegang macam ni, satu tangan dekat belah kiri, and tangan yang belah kanan aku pegang kat bawah ni. Dia akan jadi nice macam ni. So kita ubah balik pada mode PF, pen follow, and kita akan start record. Okay, ni aku jalan macam biasa je. Dia punya stability aku rasa okey lagi sekarang ni, tak ada masalah, sebabnya aku just jalan macam biasa je. Okay, nanti kita akan try berlari. Kita akan try berlari, tengok dia okey ke tak, dia boleh settle, dia boleh handle ke tak dia punya gegaran ni. Okay, alright, sekarang ni jalan macam biasa sahaja guys, pada mode pen follow. Okay, and kalau kau nak adjust dia punya ketinggian, dia punya tilt up and down, kau boleh adjust dekat dia punya gimbal ni, dia punya joystick ni, yes, dia punya joystick ni. So kau boleh naikkan dia, kau boleh turunkan dia. Okay, ataupun nak ke kiri ke kanan pun boleh juga, tak ada masalah. Ataupun kalau kau nak reset balik, tekan je yang dia punya trigger button 2 kali, 1, 2, and dia akan reset balik dia punya kedudukan tu. Okay, ready untuk berlari? 1, 2, 3. Okay, so tu footage untuk berlari lah. Kita cuba untuk low angle pula. Okay, so this one low angle. Cukup boleh tengok, kita akan jalan macam biasa. Untuk low angle kan, sama ada kau nak pegang macam aku buat tadi. Okay, sama ada nak pegang dia punya handle ni, ataupun kau nak pulas sampai habis. Buat macam ni pun boleh juga. So kalau macam ni korang tak perlu nak membongkok sangat lah. Just buat macam ni je, and kau boleh go. See, nampak? Kau boleh go macam ni je. So ada banyak choice kat sini yang korang kena pilih. So untuk vlogging kan, kalau untuk vlogging okey ke, dia punya stability dia macam ni. Tapi agak berat sikit lah kalau aku guna untuk buat vlog. Tapi kalau nak buat vlog okey je. Dia punya handle ni pun dia boleh adjust lagi. So kalau aku nak adjust dia punya handle ni, nak pegang dekat belah sini pun boleh juga. Okay, kalau aku nak pegang dekat belah sini pun boleh juga. Dia akan jadi macam ni lah kalau aku nak vlogging kan. Tapi it's up to you guys. Jom aku nak try dari segi dia punya lampu ni pula. Yang ni kita kena try dekat tempat yang gelap. Okay guys, so untuk hidupkan dia punya lampu kan, lampu yang ada pada bahagian depan ni. Okay, ni untuk hidupkan dia punya lampu yang ada dekat bahagian depan ni, kita kena tekan dekat sini lama-lama. So tekan lama-lama, dia akan on dia punya lampu. See,
Sekarang ni dia punya lampu, and ni yang korang nampak sekarang ni adalah lampu daripada dia punya gimbal ni lah. Okay, untuk adjust dia punya brightness and color temperature, actually tekan je benda ni, tekan je button on off tadi tu untuk adjust dia punya setting. Kalau macam ni untuk adjust dia punya color temperature. Okay, this one dia punya color temperature lah. Dia boleh jadi warna kuning macam ni ataupun warna putih macam ni. So untuk adjust dia punya brightness pun sama juga, kau tekan and kau boleh adjust dia punya brightness tu. This one is the maximum and this one is the minimum, guys. Alright. Okay, sekarang ni aku nak try dia punya audio, guys. Dia punya audio, dia punya mikrofon ni. Nampak? Ni dia punya mikrofon. So aku akan try. So apa yang kau perlukan? Kau perlukan this cable, guys. Audio cable lah. Untuk aku masukkan dekat aku punya kamera ni, and kita masukkan dekat dia punya gimbal ni, dekat bahagian belakang ni. Dia ada dia punya port untuk audio. So just masukkan je kat sini. Aku cuba untuk masuk tadi. Aku cuba untuk masuk tapi dia tak boleh nak masuk. Kalau kau boleh nampak, dia kecil sikit dia punya lubang ni. So korang kena guna dia punya kabel yang dia dah sediakan dekat dalam dia punya packaging tu lah. Okay, nampak? Ni dia punya kabel. Dia punya kabel ni, yang ni yang kecil and yang ni yang besar. So yang kecil kau just masukkan dekat dia punya gimbal. Okay, just masukkan dekat sini. And yang besar ni kau cucuk dekat korang punya kamera. Alright, hidupkan dia punya gimbal. And here you go. Alright, so audio yang kau dengar sekarang ni adalah audio daripada this gimbal microphone, guys. Test audio 1 2 3, 1 2 3. How was the audio? Okay ke tak? Test audio 1 2 3, and aku akan switch kepada aku punya internal kamera punya audio. So alright guys, ni adalah internal kamera punya audio. Macam mana, okay ke tak? Test audio 1 2 3, 1 2 3. Internal microphone daripada kamera aku, Sony A6400. Mana satu lagi better?